Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran tayamum kita, iaitu topik perkara yang membatalkan tayamum dan hikmah tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum ada 5. Pertama, murtad. Murtad ini bermaksud orang Islam yang telah keluar daripada agama Islam. Maksudnya dia telah menjadi kafir. Itu yang dinamakan murtad. Yang kedua, sembuh daripada sakit. Sembuh daripada sakit ni maksudnya bila seseorang itu telah sihat ataupun telah sembuh daripada sakitnya, maksudnya dia boleh terkena air dah. Dia tak perlu bertayamum lagi. Kalau dia bertayamum, maka tayamum tu terbatal. Ibadah dia tidak diterima. Jadi dia mestilah kena berwuduk sebabnya dia telah sembuh daripada sakit. Yang ketiga, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Jadi, perkara yang membatalkan wuduk ni sama juga dengan perkara yang membatalkan tayamum. Seperti terkentut. Kalau dia telah terkentut, maka tayamum dia pun terbatal. Jadi, dia diharuskan untuk bertayamum semula. Perkara yang keempat iaitu luput waktu solat. Luput waktu solat ni maksudnya telah habis waktu solat fardu. Contoh, nak solat asar, tapi sebelum tu zuhur kan. Zuhur tu dia dah bertayamum. Lepas tu dia nak solat asar, dia kena tayamum semula sebabnya dah telah habis waktu zuhur. Maka dia perlu bertayamum semula. Dan yang terakhir, ada air sebelum solat. Jadi bila ada air sebelum nak melakukan ibadah solat tu, tapi kita bertayamum juga, itu tayamum kita tu akan terbatal, tidak sah ibadah kita. Jadi untuk tayamum ni apabila tiada air, maksudnya sebelum solat tu tak ada air baru boleh bertayamum. Tapi kalau ada air sebelum nak solat tu, kita tak boleh bertayamum. Kalau kita bertayamum juga, tayamum kita tu terbatal. Ataupun nanti kita solat, ibadah kita tak diterima sebabnya kita tak bertayamum, tak berwuduk dulu kan. Jadi itu adalah perkara yang membatalkan tayamum. Hikmah tayamum. Pertama, kemudahan kepada orang yang uzur. Jadi di sini bila orang tu uzur ataupun sakit, tak boleh terkena air, jadi kita boleh menggantikannya dengan tayamum. Jadi itu dapat memudahkan lagi untuk orang yang sakit ataupun uzur ini untuk melakukan ibadah solat. Yang kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Okey, contohnya bila tiada air, kita diharuskan untuk bertayamum. Jadi itu memudahkan lagi kita punya proses untuk melakukan ibadah solat dan dapat membuktikanlah agama Islam itu mudah. Dan yang ketiga, pentingnya ibadah solat. Maksudnya di sini, walaupun tak ada air, tak boleh berwuduk, tapi solat tetap juga kita kerjakan. Jadi dengan tiada wuduk tu kita boleh gantikannya dengan tayamum. Dan ini menunjukkan bahawa ibadah solat ni sangatlah penting kerana solat itu adalah rukun Islam. Tahukah anda tayamum hanya untuk sekali solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Maksudnya di sini tayamum ni hanya untuk satu solat fardu je. Contoh, kalau kita nak solat zuhur, kita pun bertayamum. Kemudian kita solat zuhur. Kemudian dah masuk waktu asar, kita terus solat. Boleh ke? Tak boleh. Kerana tayamum ni untuk satu solat sahaja. Jadi kalau untuk solat asar, kita kena tayamum semula. Maksudnya di sini, satu tayamum, satu solat fardu. Tapi berbeza dengan solat sunat. Kalau solat sunat ni kan ada solat sunat hajat, solat sunat duha, macam-macam kan solat sunat. Jadi solat sunat ni kita boleh je buat beberapa solat sunat menggunakan satu tayamum sahaja. Jadi kesimpulannya,
Walau apapun keadaan yang berlaku terhadap kita, contohnya sakit ataupun tak ada air, menunaikan solat fardu ni tetap wajib kita lakukan. Itu saja pembelajaran tayamum kita pada hari ini, iaitu perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.